Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan dia ketujuhnya. Tujuhnya muka surat 36. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketujuhnya, jangan sekali-kali engkau ingat dan kerling akan ketinggian, kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan pangkat dan darajat dan kesempurnaan bagi yang lain daripada Allah. Jangan pandang ketinggian orang lain selain daripada Allah. Ini kita masih lagi dalam usaha kita nak tinggalkan dunia, makhluk, syaitan dan hawa nafsu. Kena ada 17 perkara. Malah nak ulang dah, jadi banyak dah ni. Ketujuhnya, jangan sekali-kali engkau ingat dan kerling, jangan duk geling akan dan kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan pangkat dan darajat dan kesempurnaan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sekaliannya itu ketinggian, kebesaran, kemegahan, kemuliaan pangkat darajat tu ketentuan bagi Allah jua, hak Allah belaka. Tu bukan hak makhluk. Kita hanya menisbah dia sama kita. Pada hakikatnya tak ada, semuanya kembali kepada Allah, hak Allah belaka. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, man kana yuridul izzata, siapa-siapa yang nak kemuliaan tak boleh dapat. Falillahil izzatu jami'a, maka milik kemuliaan ni milik bagi Allah sekaliannya. Tak ada mulia pun kita ni, tak ada duk hebat. Hebat semua Allah. Kita tengok COVID ni sudah COVID ni hak kecil ya. Ni bukan ujian Allah hak besar, tak ada besar mana. Habis berselera menteri, habis kena. Ni hari ni menteri agama pun nak minta sihat lah semua hak kena tu. Tapi kita kena beringat, nampak kata hebat Allah Ta'ala, Masya Allah. Kita ni yang buat main-main. Tu baru COVID. Tu dia tak hantar cerkah lagi pada langit. COVID ni tak nampak. Dia tak nak kira. Jadi kita nak rasa kita ni hebat. Kita ni hebat, kita ni menteri dan sebagainya. Sekali dia bagi, tengok Allahu Akbar.
Tak ada siapa mulia. Teram tak teram, teram kena. Nak buat apa? Negara yang hebat sebelum ni tak ada hebat dah. China, Amerika semua tak ada hebat dah. Dia hantar benda halus tak nampak. Ekonomi habis. Kita tak sangka benda Tuhan boleh buat. Apa sangkut virus tu dengan ekonomi? Rupanya baru kita nampak. Sangkut dengan ekonomi ni dia macam tu. Tak boleh keluar masuk apa semua, ekspor import semua sebenarnya. Sampai kerja pun tak boleh. Rupanya sabit dengan ekonomi. Dia tak ada kira siapa pendatang ni. Hang menteri ke, hang siapa ke, tak kira. Ustaz ke, tok guru, tak ada kira. Kerana sekalian kemuliaan pangkat darajat tu, ketentuan bagi Allah jua tak ada siapa-siapa. Man kana yuridul izzah, siapa-siapa yang nak kemuliaan, hang tak payahlah. Falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah, kemuliaan itu milik Allah sekaliannya. Jua seperti firman-Nya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak payah ambil ayat-ayat yang lain. Hak kita ingat dalam perut, puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia tak terjemah, dia tak kata apa, dia kata begitu je. Kita nak kena huraikan. Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian milik bagi Allah. Puji-pujian tu kemuliaan, puji-pujian, kemegahan, ketinggian, kesempurnaan semua milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Cukup ni alhamdulillah, cukup dah. Alhamdulillah kan pujian. Kemuliaan tu satu kepujian, kebesaran tu satu kepujian, kemegahan tu satu kepujian, kesempurnaan satu kepujian. Kepujian tu milik bagi Allah. Selesai. Tak boleh dah apa ayat lain. Pakai ambil ayat tu je. Nak kata apa lagi? Sehari berapa kali kita baca? Alhamdulillah, puji-pujian milik bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Dia kalau kita faham betul-betul, kita takut baca ayat ni kita gerun. Tapi kita tak pasal gerun mana. Sebab makrifat kita terhadap Allah ni tak kuat. Dahlah Tuhan kata alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Itu tu hebat tu ayat tu. Ayat tu kalau kita hayati betul-betul, kalau kita betul fahami, kita akan takut. Sebab tu ayat Allah Ta'ala kapuh ayat ni. Mula-mula apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Rahman lagi Rahim, Tuhan lagi Maha kasih sayang. Okey, Allah kapit. Tu bila dengar Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lega sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mai kat situ gerun. Puji-pujian semua hak Allah, kemegahan semua hak Dia. Tuhan Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Nak kata apa? Takut. Kemudian dah Allah buh lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Buh Ar-Rahmanir Rahim, takut kita gerun. Tapi kita ni buat macam mana dia tak gerun tu? Tapi Allah buat dikapit dua tu. Tapi nak pujuk memujuk ni, bunyi takut dan suka ni, takut saat ni suka sangat pula. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat. Nak beritahu kata apa? Dekat Allah ni dia ada dua sifat secara besarnya. Tu sifat jamal, tu sifat jalal. Di situ dicerita tentang kamal Tuhan dan jalal Tuhan.
Dia tak boleh sebelah je. Ar-Rahmanir Rahim ni, ini hak kamal. Hak ni kalau kita dengar tak gerun, dengar seronok. Dia ada satu jalan. Apa jalan? Hak kita dengar gerun, kita dengar takut. Dalam Asmaul Husna tu, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntakib. Tu. Kalau hak yang jalan kamal ni, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Wadud. Tuhan dengar tu sono. Ar-Razzaq. Tapi dia celah tu. Al-Mutakabbir, Zul Jalal wal Ikram, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ayat-ayat tu dengar takut. Sebab tu Allah ni, dia ada sifat-sifat tu dekat dia. Cara mudah kita cakap, sifat jamal dan sifat jamal ataupun kamal dan sifat jalal. Jamal dengan kamal ni dibalik lah. Ada huraian tapi saya tak mau nak sebut di sini. Sifat jamal ataupun sifat jalal, ataupun kamal atau jalan. Jalal tu dia ada. Lepas tu Allah ni nama dia macam tu. Tapi ada golongan-golongan baru, dia tolak Asmaul Husna sebab apa? Dia kata macam mana pula Tuhan ni? Sat Ar-Razzaq, memberi rezeki. Sat Al-Basit, Basit ni yang luas. Sat Al-Qabid, yang menyempit. Dia tak faham. Dia kata nama-nama tu tak sesuai. Ada pula tak sesuai. Al-Qabid, apa Qabid? Kalau bahasa kita, kedekut, tak bagi. Dia tak bagi kalau orang dia tak mau bagi. Al-Basit, yang meluas, dia bagi walaupun kita tak nak. Sehingga ada pok baru ni, dia buat versi baru Asmaul Husna. Tapi lupa lah. Tuhan Az-Zahir, Al-Batin. Zahir, batin. Dia zahir dan dia batin. Dia awal, dia akhir. Dia akhir, dia awal. Tu kalau tak maji, tak reti awal akhir ni. Dia zahir dan dia juga batin. Dia kerah, dia lembut. Al-Latif, itu latif tu lembut. Al-Qahhar yang kerah. Tu unit aziz terima dulu. Al-Jabbar ni, tu unit aziz yang sangsing. Yang sangsing. Tak apa nak kata Tuhan sangsing, tak apa. Kita tak boleh sangsing. Tapi main macam tu kan tak kira dia hantam dia. Tu unit aziz dia cakap kampung. Al-Jabbar, Tuhan yang gedebel, yang sangsing. Cari salah. Lah, nak pelik apa? Sangsing tu Allah, dia nak sangsing baik kat dia. Kita yang sangsing tak boleh. Kita nak sombong tak boleh. Tuhan dia nak sombong baik kat dia. Hak dia, sombong tu sifat dia. Sebab tu kita tak boleh bersifat ni sifat tu. Sebab apa? Tu sifat Tuhan. Nak sangsing tak boleh, nak sombong tak boleh. Tu sifat dia. Kita ni siapa nak sangsing? Begitu juga kalau kita kata Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tu dipatani Rahmanir Rahim, Tuhan yang boroh. Boroh. Kita ni kalau boroh sifat tak elok. Dia tu tak boroh. Boroh sifat tak, tapi Tuhan dia nak boroh tak apa. Tapi tu tak kata boroh. Kalau Rahmanir Rahim ni, Tuhan yang amat boroh. Tu. Kalau mengaji pi belah petani tu, kalau tu belah Kelantan, Tuhan boroh. Apa boroh? Boroh. Kita boroh, Allah sifat boroh. Kita kata je boroh tu tak elok, sedangkan kalau kita kawan dengan kawan boroh ni, dah pergi kedai dia belanja kita mesti dah. Allah ni dia nak boroh pipi kada, dia nak sangsing pipi kada. Tapi kan jadi macam-macam lah. Jadi hujah. Payah juga kadang-kadang bukan tak faham, dia buat tak faham. Dia buat tak faham. Dia boleh faham tapi buat tak faham. Tapi kita ada istilah lain, tak payahlah kita nak sebut macam tu. Kan? Kita pun kadang-kadang cakap mana orang nak sangka. Tu dia cakap belah kampung mana sangka orang nak attack kat situ tu, nak bahas kat situ. Macam Syekh Rohimuddin baru ni lah. Tak apa nak sangka nak jadi viral benda tu. Kan? Kalau dia tahu pun dia tak mau. Benda tu perbahasan tu bukan untuk orang awam. Tapi dah jadi macam tu. Macam Ibn Arabi sekarang ni, doa Ibn Arabi. Ibn Arabi dia bukan suruh siapa-siapa dia bercerita, dia kata
Aduh, kita duk pergi buat forum pula, duk bahas Ibn Arabi buat apa, tak pasal-pasal. Dia pun kata aku haram tengok kitab kami. Nahnu qaumun yuhramun nazaru kutubina. Kami satu kaum yang mengharamkan tengok kitab kami. Kata saya, nahnu qaumun nuharrimu mutala'ata kutubina. Kami satu kaum yang mengharamkan tengok kitab kami. Cuba tengok dalam Futuhat Makkiyah mula-mula lepas tu, ataupun cuba tengok dalam Manhalus Safi, kitab Martabat 7 tu. Depan tu dia nukil siap, kami satu kaum yang mengharamkan tengok kitab kami, Ibn Arabi. Dia tak pergi tengok, dia tiba hampa duk pergi korek, duk pergi cerita kat orang. Dia pun tahu kadang-kadang dia cakap ni ketika dia gila, kadang-kadang dia cakap ketika dia siuman. Itu dalam istilah tasawuf, as-sahwu, as-sakar. Sakar ni mabuk dengan Tuhan, dia mabuk dengan Allah, dia tenggelam dan karam dia dalam lautan keesaan Allah. Berkadang dia sahwun, dia siuman. Dia siuman, dia cakap melok. Barangkali ketika dia kata kami ni haram tengok kitab kami, masa tu dia siuman. Ketika dia gila tu, dia mengarang kitab, dia cakap macam-macam. Kita tak boleh faham cakap dia. Tapi kita pergi loneh, pergi buka, pergi habaq ke orang, tak ada kerja. Tak ada kerja. Itulah kita pakai Imam Ghazali. Macam Imam Ghazali betul juga. Imam Ghazali ni cuma dia banyak mengarang ketika dia siuman. Ketika dia siuman. Banyak kitab-kitab tu. Macam Minhajul Abidin, dia mengarang tahap tu barangkali. Tapi kata Ihya Ulumuddin dia bahasakan, ada lagi kitab yang besar lagi. Mishkatul Anwar nama kitab tu. Dia bela pula apa dia Al-Halash. Al-Halash ni Ibn Arabi teruk lagi Al-Halash. Dia bela dan dia nukil perkataan Al-Halash dalam Ihya Ulumuddin. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu pok-pok ni kita jangan layan. Pok Ibn Arabi ni tak salah layan. Kita tak kerti, tak sedut layan dia. Tak sedut pergi korek-korek lah. Siapa nak faham Ibn Arabi? Itu. Sebab tu Ibn Arabi bila ditanya tasawuf tu apa dia? Dia kata tasawuf ni ialah kita mengikut jejak Rasul, zahir dan batin. Barangkali masa tu dia siuman, orang tanya dia, kena ikut hak Rasul, zahir dan batin Rasul. Itulah tasawuf. Barangkali masa tu dia siuman. Ketika dia gila, kalau tanya mampu dia cakap ikutan dia. Ketika tu bila dia terlalu gila dengan Tuhan, rindu dendam dengan Allah, sampai dia tak fikir mereka Allah, masa tu dia orang panggil dia melatah syatah, dia panggil latah. Dia akan melatah, dia akan latah keluar macam-macam cakap. Dia cakap, dia keluar latahan. Masa tu sama ada latah dia tu terlalu tinggi, tak faham, ataupun latah dia tadi ni pertengahan. Macam mana hikam-hikam yang terbit, kata-kata hikmah daripada Ibnu Athaillah. Sebab tu Ibnu Athaillah kita nak faham kalam dia pun payah. Tapi ketika kalau kita cek dalam hikam tu, ada yang rendah, ada tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana, ada tinggi dalam hikam tu. Dalam hikam tu dia suruh tinggal ibadat tu. Dia suruh tinggal ibadat. Tu masa tu barangkali dia punya royalan, dia punya tahap gila dari Tuhan tu tinggi. Macam Ibn Arabi ni dia gila tu. Kita duk pergi buat forum pula, duk pergi buat seminar pula Ibn Arabi. Bagi saya siapa tak sebab seminar elok tak elok, jangan duk buat saya. Siapa tak kenal tak apa, dia pun tak mau kenal. Allahu Akbar. Itu macam ketika Junaid hukum Al-Halal. Junaid masa tu dia raih syariat, dia syariat, dan masa tu mungkin takat ahwal dia tu, dia orang tasawuf dia ada ahwal, dia ada maqamat. Ahwal ni sifat-sifat yang bertukar-tukar. Maqamat ni, maqam ni dia kekal. Saya dah cerita dulu. Dia pun duduk dalam ahwal. Tapi apa kata
Syekh Abdul Qadir ni dia kata kalau aku hidup zaman tu, aku akan tarik tangan halas tadi keluar daripada hukum dia. Dia cakap tak salah. Sebab masa tu mungkin dia cakap ketika dia sedang tahap tinggi masa tu, dan dia bercakap dalam bidang hakikat, dia tak nak cakap dalam bidang syariat. Hal Junaid betul, sebab dia hukum mengikut syariat, betul kan? Tidak orang yang pakai ikut dia, pakai ikut halas. Halas kata dia Tuhan, hak ni pakai mengaku juga, mana boleh. Halas tak apa, dia gila, kita tak gila. Orang gila dia nak kata apa ikut dia, tapi kita tak gila, mana boleh. Orang gila tak sembahyang tak apa, tapi kalau orang siwan tak sembahyang mati masuk neraka. Hak tu tak boleh nak faham kita, dia tak boleh nak faham benda tu. Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Lau adraktu zamanuhu, kalau aku sempat pada zaman halah tu, la akhastu biyadi, aku nak ambil tangan dia selamat. Dan banyak lagi perkataan ulama-ulama lain yang membela halas. Sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi, hak Mesir tu, Mutawalli Sya'rawi, dia nukil perkataan Abu Abbas Al-Mursi. Dia tak Abu Abbas Al-Mursi, dia tahu, aku benci kat orang pekah ni orang zahir. Ni duk mengaji hadis, duk mengaji pekah je, tak sedar. Aku benci orang pekah ni dua. Pertama, depa mengatakan halas kafir. Yang kedua, mengatakan Nabi Khidir sudah mati. Dua ni aku benci. Itu dia gelak ulama pekah. Orang pekah ni maknanya bukan pokok tasawuf ni, basuh orang hadis dan sebagainya. Tu dia panggil fuqaha. Nak beritahu kita apa? Hak yang duk hukum al-halal Ibn Arabi tu fuqaha. Baik. Tu kena bagi bab khusus lah cerita tu. Cuba kita selit-selitnya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena faham. Cukup dengan ayat tu je, kita dah gurun dengan Allah dah. Tapi Allah nak pujuk juga Ar-Rahmanir Rahim. Bagi kita ni jadi tenang balik. Dan tapi kalau ambil dekat ayat alhamdulillah saja, memang kena takut. Dah kata alhamdulillah Rabbil Alamin pula. Rabbi ni macam-macam ulama tafsir. Malik, apa lagi, Abdan Nasir, macam-macam ulama tafsir tentang Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis kursi. Hadis kursi ni dari riwayat pada Abi Hurairah, al-izzatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima azabtuhu. Dia macam-macam riwayat. Ada riwayat faman naza'ani minhuma, bukan fihima, minhuma qazaftuhu finnar, aku campak dia dalam neraka. Qazaftuhu. Ada riwayat adkhaltuhu jahannam, aku masuk dia dalam api neraka. Ada riwayat alqaitu, aku campak dia finnar. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Dia panggil bila kesebut sabda Nabi pada hadis kursi, dia ni Allah Ta'ala cakap sendiri. Hadis kursi ni Allah Ta'ala cakap. Nabi turun cerita. Dia ada hadis Nabawi, itu hadis Nabi. Dia ada hadis kursi, hadis yang suci, firman cakapan yang suci. Mana? Allah. Al-izzatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima azabtuhu. Ada riwayat faman naza'ani wahidum minhuma qazaftuhu finnar, wa fi riwayatin alqaituhu fi jahannam, wa fi riwayatin adkhaltuhu jahannam, wa fi riwayatin alqaituhu finnar. Baik, kita baca hak dia, hak Syekh. Telah lalu sebut keduanya. Jenuh kita. Telah lalu sebut keduanya. Dia hurai dah sebelum ni. Memang dia hurai dah. Cuma kita ni dah lama
Dah lah cuti setengah tahun. Ni pasal nak kena cuti pula ni. Al-izzatu izari wal kibriya'u rida'in faman naza'ani fihima azabtuhu. Apa maksud? Kemuliaan itu izari, pakaianku, dan kemegahan itu ataupun kemuliaan itu pakaianku, dan takabur, sombong itu selendangku. Paman naza'ani. Izar ni bukan ni. Izar ni kain pakai. Izar ni daripada pusat ke bawah tu izar. Rida ni hak kita buh di atas. Hak ni kalau kita nak pegang zahir, Tuhan pakai kain pelekat. Hak ni dia tak apa pula ni. Hak ni dia faham pula. Dia tak gaduh nak bunyi ni. Hak lain tu dia buat tak faham. Ni sini. Izar ni kain pakai ku. Kat takabur tu kain selendang ku. Paman naza'ani. Siapa-siapa yang cuba tanggal dan cuba ambil selendangku dan kain pakai ku, azab tu, aku nak azab dia. Aku nak azab dia. Tu kita heran, boleh faham lah. Macam kita nak kata lah, pergi Mekah, pakat sembah Kaabah tak? Pakat sembah Kaabah, semua pakat sujud kat Kaabah. Dia boleh faham pula kata kita, sembah Kaabah ni boleh kan? Kita sembah Allah ke sembah batu? Ada, sembah Allah Kaabah tu wasilah saja, kiblat. Ya, orang pergi kubur, dia minta doa ke Allah, dia kata boleh syirik sembah kubur. Dia tak faham pula kat situ. Faham tu? Tak ada dalam masjid ni pok tu. Duk pergi sembah kubur. Tak apa nak pergi sembah kubur pula. Kalau ada, tak apa, kita tolak. Masalah pok ni duk doa dekat Allah. Duk kat kubur jadi wasilah. Pergi kata sembah kubur. Yang orang dia pergi sujud Kaabah tu, hang nak kata apa? Sembah batu? Ada sembah batu, apa sembah Allah. Hang faham pun. Hak pok dia pergi kubur tu bukan sembah kubur. Dia sembah apa? Kenapa dia pergi duduk meratik, dia pergi doa kat situ? Melainkan kalau sungguh dia tak kepala, dia pergi sodok kepala dekat kubur tu, saya pun kata bid'ah. Tapi pok ni dia pergi berdoa kat situ. Ambil barakah. Kenapa pula kita nak kata syirik sembah kubur? Ni macam ni. Kalau siapa ambil pakaianku, aku azab dah. Faham pula pakaian tu bukan pakaian betul. Kemuliaan faham lah pula. Hak bat lain tak faham. Hak yadullah tu tak faham. Dia kata tangan betul. Heran juga. Lah ni sekarang macam ni lah masalah kita lah ni. Nak menghadapi orang yang macam ni. Kita ikutlah cara lama tu. Ikut tu hak baca kitab. Kedelapannya, hendaklah engkau yakinkan. Takabur ni bukan menganti jalan macam John Travolta. Pok-pok 30-an 20-an tak erti John Travolta. Saya dan lagi zaman John Travolta. Tu dia juga. Kan John Travolta sudah sekali jalan. Zaman kasut Johnson dulu kan. Zaman tu zaman saya pun kecil dia tu. Tapi hak umur 30-an 20-an tak kenal. John Travolta pun tua dah ni kalau dah. Dulu zaman dia kau jalan John Travolta ni hebat lah. Itu jalan sombong. Bukan nanti macam jalan John Travolta. Orang takabur paling besar menang. Tak main semayang. Tuhan bagi rezeki dia makan, Tuhan bagi dia sihat, semayang dah. Dia tak hirau dengan dia nak mati. Tak hirau sisa kubur. Hang ceritalah apa pun kalau tak mayang kubur ni, dia tak hirau. Mana apa? Dia hebat. Ni orang takabur. Ni takabur paling dahsyat sekali. Dia nampak John Travolta ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur daripada ibadatkan aku. Kalau hak kafir tak beriman, kalau hak beriman tak semayang.
Saya dukhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina, tunduk. Ada surah Ghafir ayat 60. Allah kata apa? Orang-orang yang takabur daripada ibadatkan aku. Jadi pok-pok tak main ibadat ni, tak peduli dengan ibadat ni, dia ni orang takabur. Hang tunggu nanti masuk api neraka jahannam, nak tengok tara mana hang. Sampai Tuhan kata dakhirin, dalam keadaan hina, tunduk, tak boleh nak kata apa, masuk api neraka. Nak duduk dunia sat je. Kita hak siap boleh main masjid, tak sombong sangat. Hak tak semayang, hak boleh semayang main masjid. Pimai lalah nak main masjid ke? Dah main masjid, duduk depan tu imam pula tu. Dia kalau boleh semayang, pokok ni ngotak randa kat belakang, je semayang kat depan ni. Tapi tak boleh. Nak buat macam mana? Tak, dulu sombong nak main masjid, tak main. Dah ni bila mati main duduk depan tu imam. Mana boleh tu imam duduk belakang dia? Tak sah semayang. Kau boleh ngotak kat belakang tu, kita semayang. Allah ni tak, dia duduk depan tu imam. Dia pada masa tu lah, dia sedang, dia malu lah, ya Allah, malunya aku duduk depan tu imam ni. Hari ni aku duduk depan tu imam. Duduk depan ni, tu imam duduk belakang ni. Nak sombong tak mana. Dengan virus corona pun berselerak pakat takut. Memang kena takut lah. Dah nak puasa hang hebat tak hebat, nak sedap puasa hebat. Hang kena sekali melalui. Faham melalui terus kena sekali. Dekat Syria, ketua pok-pok ni, pok-pok hadap bunuh orang Islam. Oh hebat, badan berketui. Tentera Bashar, dia hadap bunuh, tangkap orang Islam banyak. Mati kena corona. Tak melalui, tak tahu mati ke tak. Dia bertunjuk gambar melalui, dia kena corona. Baru hantar berketui sangat badan hang. Berketui tak mana sangat badan. Kena corona sekali berlambak kena, tapi tak sampai kat kita. Kedelapannya, hendaklah engkau yakinkan. Takabur ni yang paling besar sekali. Iblis asal kerana takabur ni dia menafikan hakikat ubudiyah. Takabur dia menafikan hakikat ubudiyah, hakikat kehambaan. Awal-awal dosa yang timbul ialah takabur. Mana? Iaitulah takaburnya iblis daripada ikut perintah Allah, sujud tu Adam. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur, kata Allah. Kedelapannya, hendaklah engkau yakinkan dan jazamkan bahawasanya ketuhanan, iaitu ketuhanan kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah, barang yang lain daripada Allah kepadanya, kepada Allah. Iaitu ketuhanan ini kaya dan berkehendak yang lain ni tertentu ia bagi Allah jua, dan tiada ia ketuhanan itu bagi yang lain daripadanya Allah sekali-kali. Ni sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni apa dia? Kita ringkas ambil je. Istighna'uhu an kulli ma siwah, ataupun al-mustaghni an kulli ma siwah, terkayanya Tuhan daripada yang lain. Waftiqaru kullu ma'adah ilaih, dan berhajat titik yang lain kepadanya. Jadi sifat ketuhanan ni apa dia? Dia tak berhajat pada yang lain berhajat dekat dia. Itulah sifat ketuhanan. Nak faham pula sifat ketuhanan ni, istighna dan iftiqar. Bahas dah jadi panjang, gendang dah bunyi dah. Ni kalau nak cerita istilah iftiqar memang kena cerita. Sebab saya tak banyak tauhid di sini. Dia duduk orang kat kereta, aku duduk mengajak tempat lain tak cerita, nanya pula mereka tak pernah duduk mengaji. Dalam nak panggil kaya tu, dia ada sifat-sifat dia. Dan dia syarat nak orang yang lain berhajat dekat dia ada sifat-sifat. Dia mesti ada sifat-sifat tu yang menyebabkan yang lain berhajat dekat dia, dan dia mesti ada sifat-sifat yang menyebabkan dia tak berhajat pada siapa-siapa. Ini nak kena cerita pula makna ijmali, makna tafsili, makna ketuhanan yang mutabaqah, makna ketuhanan yang talazum. Tu kita terpaksa kena berhenti kat situ. Kesembilannya, hendaklah
engkau tentu akan Allah. Itulah kedelapannya, hendaklah kau yakin bahawa ketuhanan itu ialah milik bagi Allah. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat manfaat kepada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'matal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ارحم نسألك اللهم من الخائفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah